Anda dah bersedia nak beli rumah? Teringin nak beli rumah kan? Tengok orang lain semua duk beli rumah. Kena pula kita dah lama menyewa kan? Teringin juga satu peringkat tu kita rasakan macam, hai, kalaulah duit sewa ni ditukar kepada jadi ansuran bulanan, lama-lama jadi rumah aku. Macam tu lah kan, kata kita lah. So kalau anda dah bersedia nak beli rumah, so dekat sini tuan-tuan puan, bersama dengan saya dalam video ni kita akan belajar apa yang dinamakan sebagai strategi membeli rumah pertama kita. So anda dilema dalam nak membeli rumah pertama, so jangan risau tuan-tuan puan, steady, dia macam ni. Tuan-tuan puan, bila kita nak beli rumah ni, dia macam satu proses lah. Kita fahamkan dia ada rukun dia. Bagi orang Islam faham lah bila saya sebut rukun tu kan. Rukun ni maksudnya macam kita nak fahamkan, iaitu dia melibatkan sequence, step by step. So bila saya dalam pengalaman duduk saya sendiri sebagai seorang pelabuh hartanah, kemudian sebagai perundi hartanah pula, bantu orang jual, bantu orang beli rumah dengan baik dan sebagainya kan. So dalam itu saya nampak mereka ni semua dan saya sendiri, kami melalui proses yang tersendiri dalam nak membeli satu hartanah. So saya designkan satu formula dinamakan sebagai strategi 5P dalam kita nak membeli sebuah rumah. Okey, so apa 5P ni? Baik, P yang pertama, apa-apa pun sebelum kita nak memilih rumah ke, kawasan ke, potensi tempat tu ke dan sebagainya, P yang pertama yang kita kena ambil kira, yang kita kena tekankan, kita kena fahamkan, iaitu apa yang dinamakan sebagai profil kewangan. So masing-masing kita, profil kewangan semua orang berbeza-beza. Tak kira lah dalam keadaan dia makan gaji ke, bekerja sendiri ke, dia usahawan ke, ataupun dalam keadaan commission base ke, ini semua berbeza-beza profil kewangannya. So dekat sini kita sebagai pembeli hartanah, kita mesti kenal pasti apakah kedudukan profil kewangan semasa kita. Daripada pendapatan yang kita terima tu, sama ada bekerja dengan majikan, dengan bekerja dengan orang, ataupun kita ni usahawan, kita kena faham daripada pendapatan kita itu, berapa kelayakan rumah yang kita boleh beli. Okey, secara ringkas untuk poin ini saya suka gambarkan macam ni. Untuk profil kewangan kita kena fahamkan sangat, iaitu apa yang dinamakan berkait rapat dengan pembiayaan yang kita nak buat dengan bank, iaitu satu formula yang dikenali sebagai DSR, Debt Service Ratio. Okey, dalam video lain nanti insya-Allah saya akan terangkan lebih lanjut DSR tu apa. Tapi dalam video ni kita nak lihatkan secara asas apa itu proses 5P dalam nak membeli hartanah. Okey? Boleh? Okey, yang P yang pertama kita kenal profil kewangan kita. Daripada profil kewangan tu kita kenal pasti kemampuan saya untuk bayar rumah setiap bulan adalah sebanyak RM1,000 sebagai contoh. Itu lepas kita dah analisa lah kedudukan kewangan semasa kita. Ataupun selepas saya analisa tu saya tengok rumah yang saya layak beli bernilai RM300,000. So okey lah. So maksudnya apa? Kita tak buang masa bila kita buat permohonan pinjaman tu ataupun permohonan pembiayaan dengan bank dalam keadaan yang kita tahu insya-Allah possibility kemungkinan untuk lulus kita punya permohonan tu menjadi lebih tinggi kerana awal-awal lagi kita dah tahu dah berapa kelayakan yang kita mampu dengan kapasiti kewangan semasa kita. Itu P yang pertama, profil kewangan. P yang kedua tuan-tuan puan, apa yang dinamakan sebagai place. Dekat mana kita nak beli hartanah tersebut. Kan yang pertama kita dah tahu dah, kelayakan kita RM300,000. Yang kedua persoalan saya adalah dekat mana nak beli. Dia nak mana nak beli ni berbeza-beza lah bergantung kepada kriteria kita. Kalau kita sebagai pembeli hartanah yang membeli untuk duduk sendiri, sudah tentu kriteria kita banyak berkait rapat dengan kriteria emosi kita. Emosi ni dari sudut apa? Maksudnya apa? Nak dekat dengan tempat kerja, kemudian nak depan surau kan, bagi orang Muslim kan, lagi dekat dengan surau, kalau boleh speaker masjid tu masuk dalam bilik utama kita kan. Macam itulah nak kata dekat kan. Kalau boleh imam tu baca doa, kita kat rumah kita boleh aminkan. Tu antara kriteria dia lah. So apa lagi? Nak dekat dengan sekolah, kemudian nak dekat dengan rumah mak, nak dekat dengan adik-beradik. So ini berkait rapat dengan kriteria orang yang nak duduk sendiri. Berbeza dengan kriteria orang yang nak beli untuk buat pelaburan, yang dia nak enjoy apa yang dinamakan sebagai peluang pelaburan daripada hartanah. Ada dua, iaitu cash flow dan juga capital gain. So di mana nak beli ni dia berkait rapat dengan kriteria seorang pembeli tersebut. So kriteria ini biasanya dibezakan daripada tujuan pembelian hartanah itu. Adakah dia beli untuk duduk sendiri ataupun dalam keadaan dia beli tu untuk tujuan pelaburan. Okey, itu P yang kedua, apa yang dinamakan sebagai place. Okey. P yang ketiga apa pula sir? Okey, P yang ketiga apa yang dinamakan sebagai property. So jenis property apa yang sesuai kita nak beli. Okey. So jenis property ini berkait rapat dengan dua yang pertama tadi.
kelayakan kita dan dekat mana nak beli. Contoh, kita layak beli rumah 300,000. Kemudian kita nak beli tu dekat mana, kriteria kita dekat Ceras. So, kita dalam keadaan kalau rumah 300,000 dekat Ceras tuan-tuan puan, memang bertuah lah kita nak dapat rumah yang jenis landed. Because sukar nak dapat. Kalau itu ada pun lelong. Lelong tu pun silap-silap orang lain dah kebas dah. Maksudnya apa? Something yang very rare kita nak dapat pada nilai tersebut di kawasan tersebut. So kita tahu, bear in mind that 300,000 di kawasan yang kita nak tengok tu, property yang sesuai adalah yang jenis high rise apartment. Itu maksudnya kita tak buang masa lah untuk tengok property yang landed. Okay, 300,000 yang sama tuan-tuan puan, okay, kalau berada di KL, kemungkinan tuan-tuan puan hanya akan dapat rumah apartment ataupun silap-silap pansepuri sahaja. Tapi kalau 300,000 di Kelantan atau di Terengganu, di Perlis, Pahang dan sebagainya, silap-silap tuan-tuan puan berpeluang untuk dapat rumah landed. So dekat situlah yang membezakan di mana place yang kita nak pilih tu yang membawa kepada P yang ketiga, apa yang dinamakan sebagai property. Okey, 3 P dah. P yang keempat, apa yang dinamakan sebagai potentials. Ini saya lihat lah, bila orang membeli tu, dia mula tanya tau, tuan, tanah belakang tu nanti akan jadi apa Oh, dekat situ akan naik masjid. Oh, okey, maksudnya rumah saya nanti dekat dengan masjid lah. Tuan, yang tanah belakang tu yang dia tengah ratakan tu nampak macam ada bengho tengah kurik-kurik tu, tengah buat apa tuan? Oh, dekat situ dia tengah buat klinik kesihatan. Oh, dekat situ naik shopping mall. Oh, dekat situ nanti, oh tuan, kenapa jalan banyak blok ni? Susah sangat nak sampai. Jangan bimbang tuan, tak lama lagi dekat situ akan naik highway. Faham tak? So, dekat sini kita fahamkan potensi-potensi kawasan yang kita nak beli tersebut. So, kalau sebagai duduk sendiri, kita dah tahu dah 3-5 years down the road, selepas ni maksudnya 3-4 tahun, 3 ke 5 tahun akan datang, apa yang bakal naik dekat kawasan tersebut. Okay, so itu P yang keempat, apa yang dinamakan sebagai potentials. Okay, selepas 4 P yang pertama tuan-tuan puan dah penuhi dengan baik, dah faham, dah clear, so mulalah untuk membeli. Untuk membeli ni masuklah P yang terakhir, dinamakan sebagai proses. Proses jual belilah. Proses beli hartanah lah lebih tepat kan. So, bila proses beli tu apa? Kalau kita nak beli rumah tu secara projek baru, maka kita pergilah jumpa pemaju tu, bayar booking, buat loan dan sebagainya, sign SMP dan sebagainya. Kalau rumah subsale, maka kita kena bayar earnest deposit. Earnest deposit, buat loan, sign SMP dan seterusnya sampai selesai pindah milik. Dan yang ketiga, kalau kita nak beli secara lelong, maka kita kena ready deposit untuk masuk bidaan dan kita kalau menang, maka kita pun kena tanda tangan memorandum jualan. So, perbezaan ni akan berbeza-beza lah bergantung kepada cara jenis pembelian hartanah tersebut. Okey, so dengan itu tuan-tuan puan diharapkan strategi 5P membeli hartanah ni menjadi panduan yang baik, menjadi panduan yang berguna yang diharapkan memberi bimbingan kepada tuan-tuan puan dalam nak membeli hartanah dengan baik. Okey, so dengan itu tuan-tuan puan jangan lupa subscribe channel Erman Taib. So dalam situ ada banyak lagi video-video lain yang berkait rapat dengan hartanah, kewangan, perunding hartanah, sedikit motivasi dan yang lain-lain yang saya sudi kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan semua. So dengan itu tuan-tuan puan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.